Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam minggu kedua. Jadi hari ni macam biasalah, hari Isnin maths lecture. Jadi hari Isnin Ustazah upload video sahaja di dalam YouFuture. Dan pastikan awak semua tick attendance ya. Okay. Jadi hari ni kita nak belajar bab 2. Sebab minggu lepas dalam ODL biasa kita dah habiskan bab 1. Jadi semua dah ada slide kan. Saya dah bagi slide bab 2. Jadi boleh buka slide masing-masing Okey. Jadi hari ni tajuk kita ialah asas falsafah sains dan teknologi Islam. Kita nak tahu apakah asas-asasnya. Kita kena tahulah sesuatu benda ni, bila kita nak mendalami sesuatu benda tu, kita kena tahu asas dia dulu. Barulah kita tengok yang seterusnya kan. Okey. Jadi ada berapa asas? Kita ada 4 asas. Jadi tengok slide seterusnya. Hasil pembelajaran nanti awak akan tahu 4 asas falsafah sains dan teknologi. Yang pertama, siapa tahu kita kat mana sekarang ni? Ustazah sekarang di kampus UiTM lah. Ni di bilik C15. Ingat lagi tak? Kita pernah buat kelas kat sini kan, C15 yang tingkat bawah sekali tu. Okey, jadi kita nak tengok asas-asas falsafah sains dan teknologi. Alamak terbalik. Boleh faham ke? Ustazah nak tulis terbalik tak pandai. Jadi faham je lah Okey. Yang pertama ialah tauhid. Yang pertama, asas pertama ialah tauhid. Yang kedua ialah khalifah. Khalifah. Yang ketiga ialah tazkiyah. Yang keempat ialah ubudiyah. Jadi kita ada 4. 4. Okey, maksud tauhid. Maksud tauhid ialah mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Khalifah maksud dia pemimpin, ataupun pentadbir, pemimpin. Yang ketiga ialah tazkiyah, penyucian. Tazkiyah adalah penyucian, suci. Yang keempat ialah pengabdian diri. Ubudiyah ialah pengabdian diri. Okey. Jadi kita tengok satu-satu asas ni. Okey, yang pertama ialah tauhid. Apa maksud tauhid? Maksud tauhid ialah mengesakan Allah. Dari segi bahasanya ialah mengesakan. Dari segi bahasa mengesakan. Dan dari segi istilah dia ialah meyakini keesaan Allah. Apa maksud esa? Esa itu satu. Maknanya kita yakin bahawa Allah ni satu. Tuhan hanya satu, iaitu Allah. Jadi kita percaya bahawa kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa Tuhan itu hanya satu. Tak ada Tuhan dua, tak ada Tuhan tiga. Kalau agama lain dia ada Trinity lah, apalah kan. Dia ada percaya banyak Tuhan kan. Tapi kita dalam Islam satu sahaja, iaitu Allah sahaja. Dan Allah ni kita percaya bahawa tidak ada yang menyamainya, tak ada yang sama dengan Allah, tak ada yang setanding dengan Allah. Jadi kita kena yakin benda ni. Firman Allah dalam surah Asy-Syura, dialah yang mempunyai segala yang ada di langit dan ada di bumi, dan dialah yang tertinggi keadaannya lagi maha besar. Maknanya dia tu siapa? Allah lah kan. Allah lah yang memiliki semua yang di langit dan di bumi. Jadi dialah yang tertinggi. Okey. Jadi
So kita tengok sikitlah secara sikit-sikit lah berkenaan tauhid. Tauhid ni kita tahu ada 3 bahagian ya. Nah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi kita kena tahu benda ni kan. Tauhid rububiyah ni kita yakin bahawa dia Allah yang menciptakan segenap makhluknya. Maknanya semua ciptaan ni, semua manusia, haiwan, tumbuhan, semualah hidupan. Benda-benda hidup ni diciptakan oleh Allah. Ada juga yang bukan hidup, macam bukit kan. Bukit hidup ke tak? Kan? Jadi semua ni ciptaan Allah. Allah yang ciptakan, tak ada benda lain. Contohnya kalau manusia nak cipta benda-benda kan, tak akan jadi punya. Tak akan sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah tu kan. Okey, dan seterusnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni kita mengesakan Allah dengan perbuatan hamba-Nya berdasarkan niat takarrub yang disyariatkan seperti doa, korban, pengharapan, takut, tawakal, rahbah dan inabah. Jadi tauhid uluhiyah ni dia lebih kepada sifat amalan manusia itu sendiri ya. Maknanya amalan kita ni wajib menyembah Allah secara ikhlas. Kita hanya bergantung kepada Allah sahaja. Maknanya segala ibadah kita ni hanya kepada Allah kan. Segala perbuatan kita ni untuk kita niat kita untuk mendekati Allah kan. Lepas kita mengesakan Allah, maknanya kita beribadah hanya kepada Allah kan. Dan tauhid asma wa sifat ni kita percaya, maknanya kita beriman dengan nama-nama Allah, kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Maknanya kita tak boleh kita tak boleh ingkar dengan nama dan sifat-sifat Allah ni. Okey. Jadi itu sedikit sebanyaklah. Okey. Seterusnya boleh tengok slide tu. Tauhid ni dia sama dia di bawah tauhid tu ialah ilmu akidah, usuluddin atau ilmu kalam. Jadi ni ilmu akidah. Maknanya ilmu akidah ni merangkumi ilmu, maknanya kita mempelajari berkenaan rukun iman kan. Percaya kepada perkara gaib, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, rasul, kitab, qada dan qadar kan. Jadi itu semua Jadi dan konsep tauhid ni di bawah fardu ain. Kita tahu bahawa fardu ain ni dia merangkumi ilmu akidah, ilmu syariah, ibadah, akhlak dan sebagainya lah. Jadi itu. Jadi kita tengok surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Maknanya kita tahu Allah ni Allah yang Maha Esa. Satu. Dan kita tahu bahawa segala sesuatu semua ni bergantung kepada Allah. Kita tengok angin, awan, matahari, bulan, planet-planet, bukit, gunung ganang, pokok, haiwan, semuanya patuh kepada Allah kan. Patuh kepada Allah. Semua bergantung kepada Allah. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Satu. Dia tu apa? Allah lah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kita sebagai orang Islam kita percaya benda ni. Kita tak macam agama lain, dia percaya bahawa Allah ni ada anak. Bukan, Tuhan dia tu ada anak. Sebab itulah ada yang percaya Hercules lah apalah kan. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tahu bahawa Allah ni tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada istilah anak Allah, tak ada. Jadi dan seterusnya tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tak ada apa pun yang boleh setara dengan Allah, tak ada. Tak ada yang sama level ataupun lebih, tak ada. Jadi kita
kita kena yakin apa-apa pun kita kena minta pertolongan daripada Allah. Jangan sesekali kita minta pertolongan selain daripada Allah. Jadi sebab itulah syirik tak boleh. Sebab apa? Syirik ni kita minta pertolongan daripada benda lain. Contohnya jin kan. Kita minta pada benda lain. So benda tu tak boleh. Jadi kita kena jagalah dari segi ni kan. Okey, dan seterusnya, apakah kaitan tauhid dengan sains? Jadi sains ni dalam konteks tauhid, sains ni berperanan yang pertama sekali untuk kita sebagai manusia ni nak kenal Allah. Kita nak kenal Allah sebagai Tuhan yang maha mentadbir alam, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang mempunyai kuasa menghidupkan dan mematikan. Itu peranan sains. Maknanya daripada sains ni kita tahu bahawa di sebalik semua ni ada kuasa yang mentadbir. Ada kuasa yang takbir alam ni lah. Maknanya macam mana, cuba kita fikirkan macam mana matahari tu, bulan tu sentiasa berpusing, beredar bumi, mesti ada kuasa yang mentadbir semua ni kan. Kalau tak ada, cuba bayangkan maknanya siapa pun percaya ni sebenarnya. Ni di bawah tauhid rububiyah tadi kan. Termasuklah orang bukan Islam sendiri pun sebenarnya dia orang percaya ada kuasa hebat di sebalik semua ciptaan ni. Okey. Cuma itulah ada benda yang dia orang tak setuju, tak sokong lah. Dia maknanya dia benda ni lah, maknanya semua manusia pun percaya bahawa ada kuasa tu. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tahu kuasa tu ialah Allah kan. Okey, yang kedua ialah memberi maklumat tentang proses-proses kejadian dan perkembangan alam dan manusia yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi daripada sains ni lah kita tahu proses-proses kejadian. Kita belajar, kita mengkaji contohnya kejadian manusia, kejadian langit dan bumi, kejadian tumbuh-tumbuhan dan sebagainya lah. Dan kesemua ni membuktikan lagi keesaan Allah tu. Okey, dan yang ketiga ialah menguasai dan mengembangkan ilmu tauhid melalui penemuan, pembuktian dan penulisan ilmu sains dan teknologi. Macam mana? Bila kita buat makin banyak penemuan kita dapat melalui kajian sains tu, makin banyak bukti-bukti yang kita jumpa, lagi bertambah, lagi kita tak boleh menguasai ilmu tauhid tu kan. Ilmu tauhid rububiyah tadilah. Kita percaya pada ciptaan Allah yang mencipta kan. Jadi bila kita kaji lagilah kita kita cari lagi apa yang ada dalam Quran dan hadis, lagilah kan. Okey, dan seterusnya implikasi ilmu tauhid dalam sains dan teknologi. Okey, implikasi ni kesan lah. Jadi ilmu tauhid ni menjadikan saintis dan teknokrat ni salah eja ni, teknokrat sepatutnya. Teknokrat maksud dia ahli pakar dalam bidang teknologi ataupun sains lah. Okey, yang pertama kesan ilmu tauhid ni, yang pertama berpegang teguh dengan ajaran Islam. Menjadikan saintis ni berpegang teguh dengan ajaran Islam kan. Kalau orang yang betul-betul kan, kita tengoklah saintis kita yang terdahulu, maknanya kita panggil sebagai ulul albab. Maknanya sentiasa mengerti Allah dan masih sama sentiasa mencari mencari ilmu berkenaan dengan ilmu sains. Maknanya semakin dia belajar, semakin kuat lagi, menguatkan lagi keimanan tu kan. Yang kedua, mengakui kewujudan Allah dan tekun menghayati kebesarannya. Kita kesan daripada ni juga, kita semakin yakin dengan kewujudan Allah tu kan. Makin lama kita mendalami ilmu sains tu, kita yakin bahawa ada kuasa hebat tu, iaitu Allah lah, yang mentadbir alam ni, yang mencipta semua alam ni kan. Okey, dan mempunyai akidah yang kukuh
mempunyai peribadi dan akhlak yang terpuji. Ini kesan daripada tauhid itulah kepada saintis-saintis. Okey. Jadi itu asas yang pertama lah. Jadi kita masuk asas yang kedua, iaitu khalifah. Khalifah ni tadi, apa maksud khalifah? Semua dah kenal dah ni pada dulu lagi Ustazah selalu sebut khalifah kan. Khalifah ialah pemimpin kan. Pemimpin. Jadi kita ni manusia ni merupakan khalifah Allah. Jadi apakah tugas kita? Tugas kita yang pertama ialah kita peranan saintis sebagai khalifah ialah untuk memakmurkan bumi, menjalankan aktiviti sains, menyebarkan Islam. Okey, awak semua sepatutnya sedar bahawa awak semua ni saintis. Betul tak? Tapi saintis dalam bidang komputer sains kan. Jadi anggaplah kita ni sebagai saintis, tak apa kan. Ahli sains, ahli teknologi kan. Jadi kita ambillah peranan ni. Peranan kita ni sebagai khalifah ni tu apa? Yang pertama, memakmurkan bumi. Macam mana caranya? Maknanya kita kena buat benda-benda yang Allah perintahkan saja. Macam mana kita nak memelihara alam ni, macam mana kita nak memelihara ciptaan-ciptaan tumbuh-tumbuhan, haiwan semua dengan manusia lain, macam mana? Macam mana kita nak memakmurkan. Jangan sesekali kita merosakkan. Itulah kita kena jaga. Yang kedua, menjalankan aktiviti sains. Jalan kan. Makin banyak kita buat aktiviti sains ni, semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak kajian kita dapat kan. Kita ambil iktibar daripada saintis-saintis barat. Dia orang tak jemu dalam membuat kajian. Makin dia orang kaji lagi, dia orang suka kaji sampailah bersungguh-sungguh. Jadi kan dalam diri kita ni, kita nak buat sesuatu tu kita buat sungguh-sungguh. Jangan tai ayam je kan orang panggil. Jadi sungguh-sungguh buat kajian. Dan masa sama kita niatkan untuk kita sampaikan ilmu yang kita dapat tu kepada orang lain. Lagi banyak kan. Ilmu yang kita bagi ke orang lain tu boleh jadi bekal kita dalam kubur nanti kan. Betul tak? Okey, dan last sekali, kita sebagai saintis ni kita kena menyebarkan Islam. Jadi kadang-kadang kita nak impress orang bukan Islam ni adalah melalui ilmu-ilmu macam ni lah, ilmu sains. Jadi kita kena mendalami lagi, kita kena banyak lagi ilmu ni. Kita jangan kata okey, saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, rasanya tak perlu kot nak sebar-sebar Islam, tak perlu kot nak berdakwah. Salah sebenarnya kan. Selagi kita ni bergelar hamba Allah, itulah kerja kita. Sampai bila-bila pun, sampai ke mati pun, kita kena tanam. Kita hidup ni betul lah tugas kita yang utama. Tugas kita bukannya untuk kerja saja, tu silap tu, tu untuk kelangsungan hidup kita. Tapi tugas kita ialah untuk sebarkan Islam, sampaikan ilmu ni. Tapi bukan sampaikan kepada orang bukan Islam saja, kepada sesama Islam pun boleh kan. Sebab kadang-kadang ada di kalangan orang Islam ni yang tersesat ataupun lari sikit daripada landasan. Jadi kita jangan jemu untuk menyampaikan ajaran Islam tu kan. Okey, seterusnya. Jadi implikasi khilafah, asas khilafah ni dalam sains dan teknologi, yang pertama sekali menjadikan saintis-saintis ni awak lah kan, bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan. Kita kena jadi seorang yang bertanggungjawab. Kita kena tahu amanah yang Allah beri ni. Amanah untuk memakmurkan bumi, amanah untuk menyebarkan Islam. Kita kena tahu ni benda ni kan. Jadi jangan jemu kan. Kita kena buat benda tu kan. Tanamkan dalam diri ni rasa tanggungjawab tu kan. Okey, yang kedua, menjadi pemimpin dan ketua yang berwibawa, berinovasi dan beretika mengikut syariat Islam. Didik diri ni ada sifat kepimpinan. Kita nak memimpin kan. Kalau tak jadi pemimpin pun,
satu hari nanti kita akan jadi ibu bapa. Ibu bapa ni kita lah pemimpin kepada anak-anak. Nanti satu hari akan ada cucu. Kita lah jadi pemimpin kepada cucu kita. Kita nak anak cucu kita macam mana? Jadi kita kena ada maknanya jadi seorang pemimpin yang berwibawa, berinovasi dan beretika. Okey, menghasilkan natijah yang bermanfaat kepada manusia. Maknanya kita buat sesuatu tu mestilah kita fikir benda-benda yang kita buat tu bermanfaat untuk orang lain. Jadilah seorang yang berguna untuk orang lain, berguna untuk masyarakat, berguna untuk keluarga, berguna untuk negara, kan? Kena fikirlah, bukan untuk diri sendiri saja, fikir untuk orang lain juga, kan? Contohnya kita nak buat sesuatu tu, ni mungkin bagus untuk ni, bagus untuk orang tua ke apa ke lah. Maknanya kita kena buat sesuatu yang boleh bermanfaat pada orang lain, gigih untuk lebih maju dalam kehidupan. Maknanya kita nak sentiasa memajukan diri sendiri. Okey, seterusnya asas yang ketiga ialah tazkiyah. Tazkiyah ialah penyucian lah. Tazkiyah itu maksud dia dari segi bahasa ialah membersihkan. Membersihkan, ataupun tazkiyah bermaksud pembersihan atau penyuburan. Ataupun kita pernah dengar tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Nafs tu jiwa. Jadi dalam konteks ahli tasawuf, tazkiyah merujuk kepada bersih daripada sifat keji dalam diri dan kezaliman lahiriah. Jadi kita bersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, kan? Jadi tazkiyah ni dia ada dua proses lah. Iaitu yang pertama ialah membersihkan diri daripada sifat-sifat tercela. Kita bersihkan diri kita daripada contohnya penyakit hati. Penyakit hati ni apa contohnya? Dengki, kan? Dengki, sombong, semualah benda-benda yang mazmumah tu kita kena bersihkan diri kita, kan? Dan proses yang kedua ialah menghias diri kita, menghias jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi diseiring dua benda ni. Jadi tazkiyah ni, lagi-lagi Ustazah nak cerita lah, kita kan zaman sekarang ni sama yang mencabar lah. Lagi-lagi awak ni generasi awak ni lah sekarang ni kan sangat mencabar. Kadang-kadang kita ni mudah sangat terpengaruh dengan orang lain, kan? Kita tengok, kita suka benda trend-trend baru, kan? Contohnya kita zaman sekarang ni kadang-kadang suka cakap lepas, betul tak? Jenis suka cakap lepas. Kita kadang-kadang orang istilah dia macam ni lah, kita tak nak jadi hipokrit. Salah sebenarnya, kan? Kita kata ikut akulah, aku nak cakap apa pun aku tak nak hipokrit. Aku bukan jenis yang cakap lembut-lembut, cakap Islami, tak. Aku tak nak hipokrit. Salah tu sebenarnya, kan? Kita sepatutnya walaupun kita asalnya macam tu, kita kena perbaiki diri kita. Betul tak? Sampai bila kita nak jadi macam tu, kan? Kita nak jadi manusia yang lebih baik, kan? Janganlah kita biasakan diri kita, kan? Aku nak jadi macam ni, tak kira aku nak jadi macam ni juga. Aku suka cakap gini-gini, ikut akulah. Nak kata dia, nak kata gini, tak boleh, kan? Kita sebagai hamba Allah, kita semakin hari semakin meningkat usia kita ni, kita sepatutnya perbaiki diri kita. Kita sucikan diri kita, kan? Tak salah pun, kan? Biarlah orang nak kata apa pun, nak kata hipokrit ke apa ke, mulut orang, kan? Tak kisahlah, kan? Yang penting diri kita ni, diri kita ni, kita nak ikut apa yang Allah perintahkan. Kenapa kita nak ikut perintah